Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-990 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha ataupun inna ummi uftulitat nafsaha ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati mengejut dan belum sempat berwasiat. Namun aku rasa yakin seandainya dia sempat untuk berbicara, dia akan bersedekah. Maka apakah dia akan beroleh pahala jika aku bersedekah sebagai ganti daripadanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Namun lafaz hadis yang kita baca tadi adalah lafaz riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah menceritakan kepada kita suatu peristiwa yang pernah berlaku kepada Rasulullah pernah berlaku di zaman Rasulullah, yang mana ada seorang lelaki mari berjumpa dengan Rasulullah, tanya suatu hukum yang memang kalau kita tengok kepada pertanyaan dia, banyak sebenarnya yang dapat kita mengambil faedah. Ceritanya adalah orang lelaki ni mak dia mati ngeju. Dia ada orang hak yang mati ngeju, ada orang hak yang tak mati ngeju, ada orang sakit lama mati, ada orang tengah-tengah sihat. Tadi baru minum air dengan dia, tadi baru duk gurau, tiba-tiba mati dah. Tambah-tambah di zaman kita banyak kes mati ngeju, hak muda, hak tua, ada belaka. Jadi ni hak yang berlaku di zaman Rasulullah. Ada seorang lelaki mak dia mati ngejuk. Jadi apabila mak dia mati ngejuk, dia mari jumpa dengan Rasulullah. Dan pertanyaan bukan nak ambil pitih mak dia, tapi pertanyaan kepada yang diajukan dia kepada Rasulullah adalah duit dia nak sedekah bagi pihak mak dia.
Nak tanya hukum boleh ke tak? Dia pun khabar kepada Rasulullah, mau aku mati ngaju wahai Rasulullah. Tapi memang aku kuat sangkaannya, aku rasa kalau dia mampu bercakap sebelum daripada dia meninggal dunia, maka dia akan berwasiat. Tapi dia tidak berwasiat. Boleh tak aku nak bersedekah juga untuk dia? Kalau wasiat tu jelas. Wasiat si mati, ia adalah sedekah yang dilakukan oleh si mati yang diikatkan dengan kematian dia. Sebab kita cerita dah, wasiat ini adalah kita bersedekah dengan harta kita setelah daripada kematian kita. Tapi mak dia tidak sempat untuk berwasiat. Jadi boleh tak aku nak bersedekah kepada untuk bagi pihak dia walaupun dia tidak berwasiat? Kata Nabi SAW kata boleh. Yang pertama sekali, kalau kita tengok daripada hadis ni, sahabat ni cukup mengambil berat tentang kebajikan mak dia. Ini di antara benda yang perlu kita kena contohi. Antara perkara yang comel kita contohi. Tengok dia ambil berat dia tentang kebajikan mak dia sehingga setelah daripada mak dia meninggal dunia. Dan bukan semua orang dianugerahkan, dikurniakan anak seperti ini. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan anak yang tidak cara langsung tentang kebajikan. Mak dia usah kata lepas daripada mati, masa tengah hidup pun nak cara. Tapi ada orang dikurniakan anak yang menjaga kebajikan ibu bapa dia, bukan setakat di atas dunia, bahkan sehingga selepas daripada meninggal dunia sekalipun tetap dia menjaga kebajikan kedua ibu bapa. Jadi kalau kita tengok ni, antara anak ni anak yang soleh, yang cukup menjaga kebajikan ibu bapa dia sehingga setelah daripada meninggal dunia. Baik. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, berapa kali kita khabar bahawasanya berbuat baik, berbakti, menjaga kebajikan kedua ibu bapa adalah perkara yang amat ditekang di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cukup memberi tekanan kepada kita supaya kita menjaga kebajikan, berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam ayat Quran banyak. Antaranya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jangan sekali-kali kamu menyembah melainkan dia sahaja dan kena berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Baik, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni bukan hanya di atas dunia sahaja ketika dia hidup, bahkan masih lagi ada cara kita boleh berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita setelah daripada dia meninggal dunia. Antaranya adalah kita bersedekah dan kita niat pahala untuk dia. Baik. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau daripada Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Kata Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tengah-tengah kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah." Tiba-tiba datang seorang lelaki daripada kabilah Bani Salimah. Faqala ya Rasulullah, maka dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Adakah masih lagi berbaki suatu benda yang aku boleh berbakti kepada kedua ibu bapa aku selepas daripada kematian keduanya? Ada tak lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am. Rasul kata masih lagi ada lagi. Yang pertama benda kata Rasulullah, as-salatu alaihima, berdoa untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, beristighfar untuk keduanya, berdoa, beristighfar. Wa infadhu ahdihima ba'dahuma, tunaikan janji-janji keduanya, termasuk dah wasiat benda yang dipesan laksanakan selepas daripada mereka itu mati. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan jaga hubungan silaturahim. Jadi keluarga dia, kakak dia, abang dia, apa semua sekali kita kena jaga. Tetap kita kena jaga hubungan silaturahim dengan keluarga kedua ibu bapa. Lepas tu wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan, buat mulia kepada kawan-kawan rapat dia. Okey, ini di antara kita menjaga kebajikan dan berbakti kepada kedua ibu bapa setelah daripada kedua ibu bapa kita meninggal dunia. Okey, itu yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni kita dapat faham bahawasanya wasiat
bukanlah wajib dalam hadis ni. Sebab seorang lelaki ni ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia khabar kepada Rasulullah mak dia mati mengejut tanpa sempat meninggal wasiat. Rasulullah tak ada marah benda, Rasulullah tidak kata benda, Rasulullah tak tegur benda. Kalau benda tu salah, maka Rasulullah tidak akan biar. Allah, siapa kena wasiat langsung? Kalau benda tu salah. Jadi berwasiat, meninggalkan wasiat bukanlah benda yang haram. Kalau orang tu tidak berwasiat, bukanlah haram. Dalilnya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela pun perbuatan mak si lelaki ini tidak berwasiat. Baik. Cuma wasiat ini adalah suatu benda yang dituntut oleh syarak, yang sekiranya melibatkan perkara yang wajib, maka wajib kena berwasiat. Sebagai contoh, dia ada hutang, maka tu kena wasiat, kena pesan kepada anak-anak dia supaya keluarga dia tidak mengabaikan hak orang lain. Tapi kalau bukan hutang, sedekah biasa, hak tu sunat. Kalau sekiranya dia tidak berwasiat sekalipun, tidaklah berdosa. Cuma dia telah mengabaikan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia untuk bersedekah selepas daripada dia meninggal dunia. Baik. Yang kedua, yang ketiganya, kita dapat faham daripada hadis ini bahawasanya sedekah untuk si mati, ia memberi manfaat kepada si mati. Sedekah untuk si mati, ia bermanfaat kepada si mati. Sedekah kepada si mati, bermanfaat kepada si mati, hak ni tidak berlaku khilaf di kalangan ulama. Ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan orang hidup apabila dia bersedekah dan diniatkan untuk si mati, memberi manfaat kepada si mati, dapat pahala kepada si mati. Baik, sedekah. Antara ulama yang menghikayat, mencerita tentang ijma' hukum ini adalah Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir beliau, dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Jadi ijma' ulama mengatakan bahawasanya bersedekah untuk si mati, ia bermanfaat kepada si mati. Dia di sana ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk si mati, melakukan amalan kepada Allah, beribadat kepada Allah. Tapi diniatkan amalan tersebut pahalanya kepada si mati. Ada beberapa amalan yang berlaku ijma' dan kesepakatan di kalangan ulama yang memberi manfaat kepada si mati. Yang pertamanya adalah sedekah, berpandukan kepada hadis yang kita baca saat ini dan hadis-hadis yang lain. Baik. Yang keduanya adalah berdoa untuk si mati. Berdoa untuk si mati di antara perkara yang tidak berlaku khilaf di kalangan ulama, bahkan berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Berdoa untuk si mati. Dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, yang kita duk biasa dengar semua, benda idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Apabila mati seorang manusia, maka terputus daripadanya amalannya melainkan daripada tiga perkara. Yang pertamanya illa min sadaqatin jariyah, melainkan daripada sedekah yang berterusan, waqaf. Lepas tu aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambil manfaat, aw waladin salihin yad'u lah, ataupun daripada anak soleh yang berdoa untuk dia. Anak soleh yang berdoa untuk dia. Jadi doa untuk si mati, minta ampun kepada Allah untuk si mati, hak ni sepakat ulama tanpa ada khilaf. Ijma' ulama mengatakan ia memberi manfaat kepada si mati. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau daripada Sayyidina Uthman bin Affan, kata Sayyidina Uthman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasulullah apabila selesai kebumikan si mati, di zaman Rasulullah biasa Rasulullah apabila selesai tanang orang meninggal dunia, maka Rasulullah berdiri sekejap, faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Maksudnya kata Rasulullah, hendaklah kamu meminta ampun untuk saudara kamu ni. Tengok Rasulullah suruh para sahabat yang hadir supaya beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang berada dalam kubur.
istaghfiru li akhikum. Hendaklah kamu beristighfar untuk saudara kamu ini. Wasalu lahu tathbit, dan hendaklah kamu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya agar Allah Subhanahu wa taala bagi ketetapan untuk dia. Wasalu lahu bitathbit, minta Allah taala bagi ketetapan kepada dia. Sebab dia bagi ketetapan, fa innahul ana yus'al, sesungguhnya dia sekarang ni sedang disoal oleh Munkar dan Nakir. Minta Allah taala bagi ketetapan. Baik. Jadi yang pertama sedekah, yang keduanya doa. Hadis sepakat ulama mengatakan ia bermanfaat kepada si mati. Di sana ada lagi hak yang bermanfaat untuk si mati, sebagai contoh mengerjakan haji untuk si mati, memerdekakan hamba untuk si mati, menunaikan hutang si mati. Itu bermanfaat untuk si mati. Ada pun amalan-amalan selain daripada hak yang kita cerita, lain daripada doa, lain daripada istighfar. Okey, kita cerita hak yang berlaku kesepakatan ulama dulu. Sedekah, istighfar untuk si mati, berdoa untuk si mati, lepas tu mengerjakan haji untuk si mati, menunaikan hutang untuk si mati, memerdekakan hamba untuk si mati. Hak ni berlaku kesepakatan di kalangan ulama, ia bermanfaat untuk si mati. Manakala amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk si mati, adakah ia bermanfaat untuk si mati ataupun tidak? Contoh, kita baca Quran, lepas tu kita niat pahala kepada si mati, ataupun kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun Allahu Akbar, baca Fatihah, adakah ia bermanfaat kepada si mati? Kita semayang, lepas tu kita niat pahala untuk si mati, adakah ia bermanfaat kepada si mati? Jawapannya, masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Hak yang kita sebut 6 perkara tadi tu, hak tu berlaku kesepakatan. Hak selain daripada 6 perkara, baca Quran dan niat pahala kepada si mati, bertahlil, buat tahlil, niat pahala kepada si mati. Baik, semayang, lepas tu niat pahala kepada si mati, adakah ia bermanfaat kepada si mati ataupun tidak? Sampai pahala kepada si mati ataupun tidak? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan, apa jua amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang hidup dan diniatkan pahala kepada si mati, ia bermanfaat kepada si mati. Pandangan ini adalah pandangan yang dinakalkan ataupun yang diriwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama yang lain. Namun sebahagian yang lain berpandangan bahawasanya tidak sampai kepada si mati. Dan ini yang pandangan yang mengatakan tidak sampai kepada si mati adalah pandangan Imam Syafi'i sendiri. Yang mana Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya selain daripada hak yang kita sebut tadi, ia tidak sampai kepada si mati. Kalau orang tu dia baca Quran, pahala ni bagi kepada si mati, niat pahala ni untuk si mati, buat tahlil, niat pahala ni kepada si mati, Imam Syafi'i sendiri berpandangan ia tidak sampai kepada si mati. Kerana dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada kepada manusia melainkan apa hak yang dia usaha. Manusia dapat benda hak yang diusaha. Orang lain berusaha, orang lain dapat. Hak yang dia dapat adalah hak yang dia berusaha. Manakala hak yang 5-6 perkara hak yang kita sebut saat ni tu, ada dalil yang khusus yang mengeluarkannya daripada asal. Maksudnya pada asalnya setiap seorang dia berhak mendapat ganjaran daripada apa hak yang dia buat. Orang lain buat, dia dapat ganjaran. Dia buat, dia dapat ganjaran. Baik, orang lain buat, orang lain dapat ganjaran. Dia buat, dia dapat ganjaran. Tetapi beberapa perkara tadi tu, oleh kerana ada dalil yang khusus yang mengeluarkan daripada asal tersebut, maka kata ulama ia bermanfaat kepada si mati. Selain daripada 5-6 perkara berlaku khilaf. Jadi apabila berlaku khilaf, ada pandangan yang mengatakan sampai, tak perlu balas lah kalau ada apabila berlaku khilaf. Tambah-tambah yang mengatakan sampai pun adalah ulama-ulama yang mu'tabar juga. Baik, orang yang ingin berpegang kepada pandangan yang mengatakan tidak sampai, hak tu terpulang. Baik, orang yang ingin berpegang kepada yang mengatakan sampai juga dibolehkan. Kalau orang yang nak baca juga Quran dan nak niat pahala kepada si mati, cara dia adalah untuk comel lagi, bukan setakat dia niat, bukan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kan doa kan bermanfaat kepada si mati kan? Ya Allah, aku baca Quran ni ada pahala, aku minta kepadamu sampaikan pahala ini kepada si mati. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa itu berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah, fala wasiyyata liwarith. Rawahu Ahmad. Hadis ni terlalu banyak digunakan. Hadis ni maksudnya hukum hakam yang berlaku sekarang ni, banyak kita guna hadis ni. Dan molek pakai apa hadis ni? Nanti apa cerita? Orang ni buat gini, salah sebab mana? Sebab hadis ni. Orang ni buat gini, sebab salah sebab mana? Sebab hadis ni. Pakai ngapa hadis ni? Cuma pendek je, bukan panjang. Pendek je. Bukan panjang sangat. Jadi kata Abi Umamah Al-Bahili, aku dengar hadis ni rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa hassanahu Ahmad wa Tirmidzi wa qawwahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Al-Jarud. Daripada Abi Umamah Al-Bahili, katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Benda Allah Taala bersabda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Taala. Innallaha, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap ahli waris bahagian yang berhak diterimanya. Oleh itu, tidak ada wasiat buat ahli waris. Baik. Okey, saat ni hak terjemahan, hak yang disebut, hak yang diterjemah dalam buku kita ni. Okey, hamba nak sebut tentang terjemahan hak yang bahasa Arab. Lagu mana hak yang sebenarnya? Ya inna, tengok perkataan innallaha qad a'ta. Inna ni makna sesungguhnya. Allah jelas makna Allah. Qad ni makna sesungguhnya. Nak khabar dua kali sesungguhnya. Hamba nak cerita pula terjemahan hak yang lebih tepat. Nak khabar dua kali Rasul khabar sesungguhnya. Dua kali. Jadi kalau Rasul khabar sampai kedua kali sesungguhnya, tak boleh kita main gurau. Tak boleh kita ambil lebih kurang. Tak boleh ambil lebih kurang, tak boleh. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Maksud dia, setiap ahli waris ada hak masing-masing. Setiap ahli waris ada hak masing-masing. Siapa hak yang beri hak tersebut? Tu kena faham. Siapa hak yang beri? Anak banyak ni, bini dia banyak ni, ayah dia banyak ni, mak dia banyak ni. Siapa hak yang beri supaya sebenarnya? Orang lelaki mati, isteri dia boleh banyak ni. Perempuan mati, bini dia boleh banyak ni. Anak lelaki dia boleh banyak ni, anak perempuan boleh banyak ni, ayah boleh banyak ni, mak dia boleh banyak ni. Siapa hak beri? Allah Ta'ala hak beri. Apabila kita faham Allah Ta'ala hak beri, kita ni kalau kita nak beri, kita tidak boleh beri bukan milik kita. Boleh kita nak beri bukan milik kita? Tak boleh. Kita kena benda beri hak milik kita. Jadi bermakna benda kita faham daripada hadis ni. Jadi bermakna apabila seorang tu meninggal dunia, maka harta dia bukan lagi milik dia. Milik siapa harta dia? Milik Allah. Jadi apabila kita faham harta tu bukan milik si mati, dah Allah Ta'ala bagi pinjam sekejap je atas dunia tu. Apabila dia mati, harta tu milik Allah. Apabila milik Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang berhak untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pemilik kepada harta tersebut setelah daripada peninggalan orang yang Allah Ta'ala bagi pinjam sebelum ni. Tengok, innallaha qad a'ta, sesungguhnya Allah Ta'ala yang beri. Dan Allah Ta'ala beri harta siapa? Harta Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ada tuang asal kepada harta tersebut. Apabila seorang tu meninggal dunia, habis dah harta dia saat itu, dah jadi harta dia dah. Jadi harta siapa? Harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri. Beri kepada siapa? Kepada setiap orang yang berhak. Dan kita nak tahu lagu mana orang yang berhak? Kita bincang sebelum daripada ni. Orang hak yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran, dan orang hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Dan setiap ahli waris yang berhak ada haknya dalam harta pusaka tersebut. Okey, apabila kita faham lagu ni, maka andai kata ada ahli waris mengambil lebih daripada apa hak yang berhak, maka bermakna dia telah makan harta manusia secara batil. Dia makan dia harta manusia secara batil. Sepatutnya hak dia banyak ni, tetapi dia ambil lebih daripada hak dia tanpa persetujuan, tanpa kerelaan daripada pihak yang lain, maka dia telah makan harta manusia secara batil. Dan kalau makan harta manusia secara batil, bagaimana pula?
hak yang jadinya adalah fannaru aulabi, neraka adalah lebih utama baginya. Baik, ni kita kena faham. Jadi apabila seorang tu mati, harta pusaka tu milik Allah. Setiap ahli waris berhak mendapat sekadar apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Oh, apa aku boleh sikit Oh, ni boleh banyak. Kan Allah Ta'ala bagi kamu banyak tu kan? Sebab kita kadang-kadang masyarakat kita kena bagi penjelasan begitu baru dia faham. Kau nak bagi penjelasan begitu dia tidak faham. Dah kan hak Allah Ta'ala bagi pada banyak tu, apa mu nak lebih daripada hak mu tak boleh. Okey, boleh faham? Melainkan orang lain bersetuju untuk beri hak dia sikit kepadamu. Orang lain bersetuju untuk beri hak dia sikit kepadamu. Okey, barulah boleh mu ambil lebih. Itu mu kena faham. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Allah Taala telah memberi akan setiap orang yang berhak akan haknya masing-masing. Lepas tu kata Rasulullah, fala wasiyyata liwarith. Ni kena ingat. Pendek aja perkataan. Fala wasiyyata liwarith. Ni perkataan Rasulullah. Maka tak ada wasiat kepada ahli waris. Maksud dia tak ada wasiat kepada ahli waris, wasiat kepada ahli waris tidak sah. Itu kena faham. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Tak jadi . Kalau tak sah tak apa. Selagi tuang hak yang Allah Ta'ala bagi pinjam kepada dia harta atas dunia tu, dia telah melakukan satu kesalahan. Apabila dia berwasiat kepada ahli waris, sebenarnya benda dia telah melakukan suatu benda yang dilarang. Okey, Amba sebut contoh yang banyak berlaku dalam masyarakat. Berwasiat kepada ahli waris. Baik, Amba buat contoh hak yang banyak berlaku dalam masyarakat. Kata tok lelaki, rumah tok lelaki, kalau ayah mati, rumah ni we kemok orang anak-anak lain jangan ambil kalau ayah mati, rumah ni we kemok, anak-anak lain jangan ambil tu benda tu dipanggil wasiat. Wasiat kepada siapa? Wasiat kepada isteri. Kalau dia kata rumah ni ambil kemok masih hidup, itu lain. Sebab wasiat ni adalah pemberian yang diikatkan dengan kematian. Kalau ayah mati, itu diikatkan dengan benda, dengan kematian. Rumah ni anak-anak dah cara we kemok je. Anak-anak dah cara we kemok. Jadi maksud dia tu. Wasiat kepada mak. Dah mak tu siapa? Isteri kepada si mati. Isteri kepada si mati adalah ahli waris. Yang pertama, suami hak yang buat gitu salah. Yang keduanya, wasiat tersebut tidak sah. Itu kita kena faham. Itu sebagai, kalau bagi masih hidup tu lain. Bagi masih hidup tu lain. Dia rumah ni ambil kemungah. Kita gitu kau nama lalu kemung belaka. Tapi bimbang kau. Lelaki kata lama kan hui belaka ke dia jadi benda-benda. Duk tidur masjid aku. Jadi boleh faham. Itu salah. Yang kedua cuma contoh. Kalau ayah mati, kalau mak mati, rumah ni we kadik wasu. Tu benda dipanggil wasiat. Dan benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Dah wasiat. Betul tak tu perbuatan? Salah. Sebab benda salah. Sebab Rasulullah kata fala wasiyyata liwarith. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dah anak wasu tu siapa anak wasu? Anak wasu adalah ahli waris kepada si mati. Dia berhak tak dalam harta pusaka? Dia ada dah bahagian dia dalam harta pusaka. Okey, boleh faham? Ada dah bahagian daripada harta pusaka, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada anak tidak sah. Rumah ni we kanak wasu kalau ayah mati. Mak mati, rumah ni we kanak wasu. Orang lain tak cara lah. Anak-anak lain tak payah cara. Tu dipanggil dia wasiat. Apabila wasiat, sah ke tak? Perbuatan orang hidup tu salah. Lepas tu wasiat tu tidak sah. Apabila mati, kena bagi saka. Dah tadi tuang asal tu, tuang dia pesang dah, ayah pesang dah, mak pesang dah. Baik. Sekarang ni apabila makmu mati, ayahmu mati, harta tu harta siapa sekarang ni? Harta Allah Ta'ala. Baik. Jangan awak pandai-pandai. Mu kena bagi mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesungguhnya telah memberi akan setiap hak, orang hak yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris ada dah?
hak dia. Benda yang kita dapat faham lagi daripada hadis ni, nanti kita buat contoh lain lagi ya. Kita nak cerita hukum dulu. Wasiat adalah kena bagi kepada bukan ahli waris. Ahli waris tidak sah wasiat. Nak wasiat kepada ahli waris tidak sah. Dan ada orang, kalau ayah mati, ni contoh boleh kita kata wasiat ni. Kalau ayah mati, tanah hak nu, wi ke abang hak sulung. Tanah hak nu, wi ke abang hak ni. Rumah, wi ke adik hak ni. Okey, kalau ayah mati, maka ikat dengan kematian. Apabila ikat dengan kematian tu maksud benda tu wasiat. Bagi masih hidup tu jelas. Kita cerita dah dibolehkan. Tapi ada syarat-syarat dia. Antaranya jangan niat dalam hati untuk lari daripada hukum faraid. Sebab kalau niat dalam hati untuk lari daripada hukum faraid bermasalah. Sebab benda bermasalah. Dan hukum faraid siapa yang tetapkan? Allah Ta'ala tetapkan. Baik. Jadi mu nak lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bermasalah. Baik. Lepas tu kau nak bagi masa hidup dibolehkan, tapi dengan syarat pula kena sama, kena bersikap adil, kena bagi sama sebagaimana yang pernah kita cerita dah sebelum daripada ni, daripada hadis Nu'man bin Bashir ketika dia nak bagi kepada Bashir, nak bagi kepada Nu'man, Rasul tanya ada tak anak yang lain? Kata Nu'man ada. Lepas tu Rasul tanya, mu bagi tak? Kata Bashir ada. Kata Rasul kepada Bashir, mu bagi tak kepada anak lain sebagaimana mu bagi kepada Nu'man? Kata tak. Kata Rasulullah, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Mu kena takut kepada Allah, perbuatanmu ni salah. Mu kena bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Jadi kau nak bagi, kena bagi sama banyak. Kalau di atas dunia, sebelum daripada mati. Tapi kalau ikat dengan kematian, wasiat, maka wasiat tidak sah kepada ahli waris. Tengok. Ni perlu diperbaiki. Ni perlu diperbaiki. Kita buat contoh lain. Kalau ayah mati. Kalau mak mati, mak nak pesan molek ni. Kalau ayah mati, mak mati, harta saka mak, saka ayah bagi sama rata adik-beradikmu. Ayah lelaki 2 bahagian, puas 1 bahagian. Tu dipanggil benda wasiat. Sah ke tak? Tak sah. Dapat apa pula tak sah? Tak sah. Sebab Rasul kata gitu, fala wasiyata liwaris. Setiap anak perempuan ada hak dia, setiap anak lelaki ada hak dia. Jadi kalau suruh bagi sama rata, tak boleh. Sebab itu adalah benda wasiat. Tapi lepas daripada mati, pihak lelaki bersetuju untuk bagi sebahagian daripada bahagian dia kepada pihak perempuan. Biar sama nampak banyak, maka hak tu dibolehkan. Sebab orang lelaki dia bagi barang dia. Itu tak ada masalah. Tapi nak pesan-pesan, hak tu tak boleh. Sebab pesan tu dia akan jadi benda, jadi wasiat. Nampak ada wasiat kan? Sebab orang ni jadi wasiat. Orang ni asal apabila mati, orang lelaki boleh 2 bahagian, hak puan boleh 1 bahagian. Kalau boleh bagi sama rata ni maksud benda, dia telah berwasiat sebahagian daripada harta dia tu bagi kepada anak perempuan. Boleh faham tak? Maka salah. Ada setengah orang mak wasiat, ni barang-barang kemahan mak ni kalau mati wi ke adik dengan kakak jadi hak lelaki dak payah ambil lah, wi hak puang belaka. Kalau mak mati, maka tak sah. Sebab dia itu adalah wasiat. Banyak lagi contoh yang lain. Amba bagi contoh yang banyak berlaku. Maka perlu diperbaiki. Sebab benda tu salah. Jadi buat juga kalau tidak ada persetujuan daripada pihak yang lain menyebabkan akan makan harta manusia secara batil. Kalau ada persetujuan tak ada masalah. Tak apa ambil kamu dah mak ayat gitu kok. Amba pun dengan hati terbuka, tak ada benda sikit pun pakai setuju je. Okey, baik, selesai. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. Dan telah meriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana pada penghujung hadis ada penambahan illa an yasha'ul warathah. Maksudnya kecuali jika ahli waris yang lain yang menyetujuinya. Jadi sana ada riwayat Imam Ad-Daraqutni, tidak ada wasiat kepada ahli waris, melainkan ahli waris hak lain, hak yang tidak diwasiatkan untuknya bersetuju untuk beri kepada orang hak yang diwasiat. Maka tak ada masalah. Dia di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni. Yang mana hadis ni sanadnya hasan. Namun kalau kita tengok kepada sanad hadis ni, kalau kita kaji secara mendalam, ternyata penambahan illa ayyasha'ul waratha adalah penambahan yang lemah. Baik, ala kulli hal, ulama fiqh membuat satu keputusan, suatu hukum, sekiranya
ahli waris yang lain yang tidak diwasiatkan itu bersetuju untuk beri kepada ahli waris yang diwasiatkan, maka sah, boleh beri. Sebab tuang dia bersetuju. Maksud benda tuang dia bersetuju. Ahli waris yang lain itu adalah tuang juga kepada harta tersebut. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum, rawahu ad-Daraqutni. Maksudnya daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersedekah untukmu. Allah Ta'ala telah bersedekah untukmu melalui 1/3 hartamu di saat menjelang wafat, di saat menjelang kematian kamu, sebagai tambahan buat kebaikan kamu. Benda hadis ini, kata Rasulullah, Allah Ta'ala bersedekah untuk kamu. Ini adalah benda pemberian Allah Ta'ala kepada kamu. Masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu untuk dapat pahala selepas daripada kematian kamu. Itu maksud. Masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu untuk kamu dapat pahala setelah daripada kematian kamu, walaupun pada asalnya idza mata ibnu adam inqata amalu. Apabila mati oleh anak Adam, putus dah amalan dia, dia dah. Tapi ada lagi, Allah Ta'ala masih lagi buka satu pintu kepada kamu, yang mana walaupun mu lepas daripada mati, masih lagi mu boleh bersedekah. Itu maksud. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersedekah untukmu melalui 1/3 hartamu saat menjelang wafatmu sebagai tambahan buat kebaikan kamu. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, bagi orang yang ingin bersedekah ketika dia sakit, sama juga bagi orang yang ingin berwasiat, mesti tidak lebih daripada 1/3 harta dia. Lebih daripada 1/3 tidak sah hak lebih. Hak dah lebih itu sah. Jadi ini adalah peluang pintu kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita menambahkan kebaikan kita. Sedekah ni antara amalan yang pahala dia besar. Sama ada sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunat. Sedekah wajib, contoh kita bagi infak, bagi nafkah kepada isteri kita, bagi nafkah kepada anak-anak kita. Lepas tu kita keluar zakat, okey, itu dipanggil sedekah yang wajib. Sedekah yang sunat banyaklah. Kita berinfak benda-benda yang sunat, tu dipanggil sedekah yang sunat. Baik, sedekah ni adalah ganjaran pahala yang cukup besar. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang antara keinginan orang yang meninggal dunia adalah untuk dibangkit semula, hidup balik, dan antara amalan hak yang dia nak buat dia sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi antara cita-cita keinginan orang yang telah meninggal dunia adalah Allah Ta'ala hidupkan kembali walaupun sekejap aja untuk dia fa asaddaq, untuk aku bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku dari kalangan orang yang soleh. Baik. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Pernah Rasul tanya kepada para sahabat, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih? Siapa di kalangan kamu harta waris dia lebih dia sayang berbanding dengan harta dia sendiri? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tak ada pun dalam kami melainkan harta dia yang paling dikasih berbanding dengan harta ahli waris dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna malahu ma qaddam wa ma lawarithihi ma akhar. Sesungguhnya harta dia adalah apa hak yang dia telah guna. Itu harta dia. Manakala apa hak yang dia simpan, apa hak yang dia tak guna, hak tu adalah harta ahli waris dia. Baik. Jadi antara peluang yang Allah Ta'ala buka kepada orang hak yang hidup, hak yang sayang untuk sedekah masa hidup adalah dia boleh sedekah selepas daripada dia mati. Lepas daripada dia mati, dia boleh sedekah.
Tapi hanya sekadar 1/3 ke bawah. Lebih daripada 1/3 tak boleh. Dia nilai berapa semua sekali harta dia. Tengok. Oh, dia kata ni tanah ada 1 lot tepi masjid. Contoh. 1 lot tepi masjid. Jadi orang masjid tu apa kali dah minta beli. Tak ambil sebab nak parking masjid apa sepik. Kang ada kang setengah kang. Tak mau bagi. Tak mau bagi sebab sayang. Anak nak buat rumah. Okey, tak apalah, comellah gitu. Bagi kepada anak. Dapat pahala. Baik. Jadi sayang masa hidup. Jadi masa tu sakit. Sakit. Duk fikir amalan kurang jadi boleh, tak ada masalah. Hak tanah tepi masjid tu wasiat. Kalau ayah mati, kalau mak mati, kena ingat tanah hak tepi masjid tu wakaf untuk masjid kalau ayah mati. Kalau mak mati. Contoh. Baik. Adakah mesti mendapat persetujuan daripada anak? Dia ada juga anak. Anak kata, ayah saya masa mak saya masa dia sebut saat ni tu, adik-beradik tak setuju seorang pun. Ada juga. Hak tu mudah faham gitu. Tu harta siapa hak nak setuju mu? Harta dia ikut dia. Pandai sangat nak setuju mu. Kalau harta mu tak apa. Cakap ngasar sikit sebab benda ni wujud dalam masyarakat kita. Benda ni wujud dalam masyarakat kita. Tu kamu cakap ngasar sikit. Jadi biar minda kita terbuka untuk memahami hukum agama. Dah hak dia ikut dia. Bukan mesti kena persetujuan daripada mu anak-anak. Tak boleh. Hak dia. Lepas tu dia nak cari pahala. Hak yang dia nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat kekurangan amalan dia di atas dunia duduk. Dosa dia banyak. Dia nak bawa pahala, tak ada masalah lah. Okey. Jadi kalau dia kata nak berwasiat, adakah wasiat ni mesti kena tulis begadang? Dia tidak disyaratkan tulis begadang. Tulis begadang tu paling comel. Cukup keluar daripada mulut orang yang warah. Dia orang yang berakal, dia bukan orang gila. Dia orang hak yang balik untuk beri bahagian dia kepada fi sabilillah, maka sudah cukup untuk terjadi wasiat tersebut. Manakala surat menyurat tu ada benda dunia, benda baru. Benda tu boleh ubah bila-bila masa saja. Baik. Maksudnya tidak disyaratkan untuk sah wasiat adalah kena tulis bergantung apa sekali tak. Waktu tidak disyaratkan. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia berwasiat begitu, nak bagi kepada masjid, okey. Kita tengok nilai tanah dia dengan keseluruhan harta hak yang dia ada. Kalau masa dia mati, okey, masa mati kira nilai. Nilai-nilai tanah saat ni tu separuh daripada harta dia. Okey. Kalau separuh, maka hak yang jadi hanya 1/3 saja. 1/3 daripada keseluruhan. Kira nilai tanah tu. Nampak dah kan? Boleh faham dah kan? Hanya hak jadi sekadar 1/3. Kalau nilai-nilai tanah saat ni tu tak sampai pun 1/3 sebab banyak lagi harta-harta yang lain. Maka jadi belaka, sah belaka wasiat tersebut. Kalau tak sampai lebih daripada 1/3, hak yang sah hanya sekadar 1/3. Hak yang lebih daripada 1/3 tetap jadi harta pusaka yang perlu dibahagikan kepada ahli waris dia. Ini di antara benda hak yang penting kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau, Imam Bazzar, ni nama-nama tokoh ulama hadis saja ni, telah mengetengahkan atau telah meriwayatkan hadis ini daripada hadis Abi Darda. Hak tadi Mu'ad bin Jabal, riwayat Imam Ad-Darqutni daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Tapi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bazzar daripada sahabat Rasulullah yang lain, iaitu Abu Darda. Maksudnya ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang mendengar perkataan ini daripada Rasulullah. Baik. Begitu juga Imam Ibn Majah meriwayatkan hadis ini daripada hadis Abi Hurairah. Namun kesemua sanad-sanadnya adalah lemah, tetapi masing menguatkan di antara satu sama lain. Maka hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Sebab walaupun hak ni lemah, tapi oleh kerana banyak, maka saling menguatkan. Dia hadis-hadis yang lemah, kalau banyak yang meriwayatkan, adalah syarat-syarat dia, maka hadis tersebut jadi naik kepada hadis hasan, boleh diterima untuk dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Baik. Seterusnya babul wadi'ah, bab pada menjelaskan tentang barang kiriman. Bukan wadi'ah ni kiriman, barang simpanan. Nanti kita akan bincang
bab wadi'ah semula insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.